Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, hari ini 26 Julai 2022 kita dapat melihat bagaimana satu kontroversi, satu polemik yang muncul dalam masyarakat apabila seorang wanita pengerusi pencinta alam Malaysia Cawangan Pahang iaitu Puan Nurjihan Abu Bakar dipanggil oleh polis bagi disiasat di bawah Seksyen 500 dan Seksyen 500 dalam kurungan B Kanun Keseksaan kerana mencipta ataupun mereka fitnah katanya, dan juga di bawah Seksyen 233 Akta Multimedia dan Komunikasi tahun 1998. Kenapa perkara ini berlaku dan kenapa isu ini timbul dan menjadi hangat pada hari ini? Kerana beliau ketika menghadiri perasmian program pemulihan ekosistem zon penampan di Pantai Cenur pada 18 Julai 2022 yang lalu, terpaksa menunggu hampir ataupun lebih 2 jam kerana tetamu VVIP tidak hadir 2 jam oleh kerana frustrasi ataupun menjadi tidak selesa kerana seluruh hadirin dipaksa diminta untuk menunggu sehingga 2 jam kerana menunggu VVIP. Dan hantaran beliau di Twitter itu telah pun dilaporkan kepada polis, dan oleh sebab itulah beliau disiasat di bawah Seksyen 500 dan 500B Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 233A Akta Multimedia dan Komunikasi 1998. Namun, apa yang perlu untuk dipuji dan dihormati, kita menyatakan junjung kasih kepada Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah apabila beliau melalui satu hantaran di Instagram beliau meminta agar pihak berkuasa tidak meneruskan ataupun tidak mengganggu Puan Jihan ini apabila beliau untuk tidak diteruskan dan tidak memperpanjangkan drama tersebut. Dan ini satu tindakan yang sangat perlu untuk dipuji, dan beliau perlu, dan ini patut menjadi satu contoh kepada golongan bangsawan untuk tidak membesar-besarkan isu yang hakikatnya bukanlah satu fitnah, kerana akhirnya Tengku Hassanal dalam hantaran tersebut telah pun memohon maaf secara terbuka kepada Puan Jihan dan seluruh hadirin yang terpaksa menunggu hampir ataupun lebih 2 jam kerana beliau tidak berapa sihat ataupun baginda tidak berapa sihat ketika itu. Oleh yang demikian, kita perlu untuk menormalisasikan, membudayakan di kalangan bangsawan-bangsawan Melayu untuk tidak bertindak seakan mereka tidak pandai ataupun tidak mungkin berlaku silap. Ini adalah satu kesilapan dan amat-amatlah dihormati apabila mereka merendah diri untuk memohon maaf. Kerana tidak ada dalam kamus bangsa Melayu dan kamus agama Islam bahawa selain daripada Allah Azza wa Jal dan dalam urusan agama kepada baginda Nabi SAW, orang itu terbebas ataupun tidak mungkin berlaku kesilapan. Ini yang perlu kita budayakan. Kita menghormati institusi diraja, Raja-Raja Melayu dan Sultan-Sultan Melayu. Tetapi kita tidak boleh untuk membiarkan para pengampu, sama ada penasihat di kanan dan kiri, para raja dan sultan ini untuk terus membudayakan feudalisme yang membuta tuli. Ini perlu untuk ditamatkan dan dihentikan. Ia perlu dihentikan oleh para bangsawan itu sendiri, dan kita perlu bangkit dan menegur para pengampu ini. Bayangkan apabila Tengku Hassanal Ibrahim itu sendiri menyatakan bahawa tidak perlu untuk diperpanjangkan, masih wujud mereka yang lain ingin melaporkan kepada polis agar diambil tindakan. Sedangkan ini adalah benar-benar satu nasihat yang baik, satu teguran yang baik. Al-Quran melalui kalam Allah Azza wa Jal mengingatkan tentang nasihat kepada orang Islam yang lain, pada orang mukmin yang lain. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fadzakir", berikan peringatan, berikan nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana memberikan nasihat, memberikan ingatan itu mampu memberikan manfaat kepada orang beriman. Ini nasihat dan juga anjuran daripada Al-Quran. Sebab itu, kita perlu henti mendewakan manusia. Kita perlu menghentikan daripada menganggap bahawa siapa pun dia, anda pemimpin politik, anda pemimpin parti politik, anda adalah sultan ataupun raja, anda bukan Tuhan, anda bukan Nabi SAW dalam urusan agama yang tidak pandai berbuat salah. Tidak. Tugas kita sebagai mukmin, tugas kita sebagai Muslim, tugas kita sebagai orang dalam bangsa Melayu perlu untuk menyatakan yang benar. Sekiranya mereka itu
iaitu sama ada raja-raja Melayu ataupun penguasa-penguasa Melayu ataupun bangsawan Melayu itu melakukan yang benar, bercakap perkataan yang benar. Tugas kita menyokong 100% apa yang mereka katakan dan apa yang mereka ingin lakukan. Tetapi sekiranya mereka tersilap, walaupun jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita perlu menyatakan ia silap. Kita tidak boleh untuk menyatakan apa sahaja yang tuanku kata, ia mesti betul dan kebijaksanaan tuanku. Ya, kadang-kadang keputusan itu dilakukan dengan baik dan bijaksana, maka kita sokong. Tapi sekiranya silap. Sebagai contoh, ada pihak yang menyatakan Bon Odori kerana kedudukan dia, mungkin dia sultan ataupun penguasa. Kalaulah ianya jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah, perbincangan para ulama dan sarjana Islam menyatakan bahawa ia mempunyai unsur yang perlu untuk dielakkan, maka ianya tidak boleh disokong. Bukan dengan membuta tuli, tuanku dah kata jadi kita kena ikut. La. Wallahil azim. Ia perlu berdasarkan kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan manusia. Sebab tu kata Al-Imam Malik radhiyallahu an, kullu kalamin yu'khadh wa yutrak ila al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan itu diterima dan ditolak melainkan perkataan al-ma'sum. Siapa? Sahib hadzal qabr, dalam riwayat yang lain, pemilik kubur ini, dan ditunjukkan kepada kubur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita lihat bagaimana Rib'i bin Amir, seorang panglima tentera Islam, tatkala pergi berjumpa dengan Rustum, seorang panglima daripada Parsi, ketika mana Islam hadir untuk mendakwah, membawa dakwah dan membuka Parsi ketika itu, Rib'i bin Amir disindir dengan sinis oleh Rustum. Kau datang untuk meminta makanan? Kau datang kerana ada keperluan? Rib'i bin Amir menjawab dengan jawapan yang cukup tegas, ditulis dengan tinta emas, iaitu Allahu batatha'ana linukhrija man sya' wa min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min jawril adyani ila al-adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Menjawab kepada persoalan Rustum, kata Rib'i, Allah yang mengutuskan kami ke sini untuk mengeluarkan siapa yang Allah mahu daripada perhambaan sesama hamba, perhambaan manusia dengan manusia, kepada perhambaan yang mutlak hanya kepada Allah semata. Wa min jawril adyani ila al-adlil Islam, daripada kekejaman agama-agama lain kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Saudara-saudari, bangsa Melayu, orang Islam patut menghentikan ampu mengampu ini. Ampu mengampu pemimpin-pemimpin negara dan politik. Ampu mengampu kepada bangsawan, sultan dan juga raja. Mereka kita hormati. Mereka kita hormati. Tetapi ada batasnya daripada iman dan agama dan bangsa ini. Bangsa ini hanya akan kuat sekiranya kita berlaku jujur, berkata benar dan bukan mengampu kepada orang-orang besar dalam bangsa, dalam masyarakat kita. Ada sebahagiannya sehingga menyebabkan kita menjadi mangsa. Lihat beberapa program di Putrajaya dan yang lain-lain, VVIP lewat. Anggota-anggota keselamatan kita yang diminta untuk berbaris, membuat perbarisan dan sehingga tumbang, sakit kerana terlalu lama. Anda bayangkan, anda siapa sehingga ingin mengatakan sebegitu, ingin menjadikan diri sebegitu hebat? Beritahu, mohon maaf, bahawa anda akan lewat dan mereka boleh berehat. Sebab itu saya sekali lagi menjunjung kasih dan juga berterima kasih kepada perangai dan juga tindakan Tengku Hassan Al-Ibrahim ini. Merendah diri, mengetahui bahawa beliau silap ketika itu. Ini perlu dibudayakan, bukan di Pahang, tapi di seluruh negeri-negeri Melayu, supaya jangan sombong dan angkuh dalam tindakan, perkataan dan kedudukan kita. Ini tidak lama. Anda, saya dan kita semua bakal mati, berjumpa dengan Tuhan, disimpan di dalam tanah. Dan ketika itu kita akan mengetahui berapa tinggi dan rendahnya langit. Dan sekiranya kita ingin menyatakan survival bagi institusi diraja yang kita sayang, kita hormat ini, ia perlulah bergerak secara mengikut zaman. Ini bukan zaman membuta tuli untuk taat dan patuh secara membuta tuli, secara membabi buta. Tidak. Ia perlu berubah. Katakanlah yang benar. Mesej saya di sini, katakanlah yang benar ketika benar dan tegurlah. Dan saya ingin menggaris bawah bahawa teguran, nasihat itu bukan dengan caci maki, bukan dengan maki hamun, bukan dengan cacian, tidak. Tetapi nasihat yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan kita beritahu dengan baik. Sebab itu orang Melayu ingin kuat dan kukuh, perlulah berani bercakap benar dan menegur yang salah.
Semoga Allah Ta'ala rahmati bangsa ini dan memperkuatkannya kembali kerana bercakap benar dan berlaku jujur. Kita jumpa pada waktu yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.